وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan hidayah, taufik, i'anah, ketentuan yang baik daripada Allah. Allah himpunkan kita di dalam rumahnya dan sebagai satu kurniaan yang besar daripada Allah kerana kita dapat dikurniakan, dipilih oleh Allah untuk kita berada di dalam rumah Allah. Jika kita lihat daripada akal kita, duduk di dalam rumah Allah ini macam tak ada apa-apa. Tetapi jika kita lihat pada penilaian Allah, Sayyidina Rasul menyatakan kepada kita orang yang besok mendapat naungan arasy Allah, yang mana besok di yaumul akhirah tidak ada naungan melainkan naungan arasy dia. Yaumala zilla illa zilluhu. Salah satu golongan itu yang disebut oleh Sayyidina Rasul, iaitu orang yang hatinya terpaut di masjid, kasih dan cinta dengan masjid. Jadi kita dapat berada di dalam rumah Allah malam ini satu anugerah. Satu anugerah Allah. Kerana zaman muda kita dulu, kita tidak dipilih untuk berada di dalam tempat ini. Suatu ketika dulu, kita tidak dipilih oleh Allah untuk berada di dalam tempat ini. Dengan kasih sayang Allah, dengan hidayah dan taufik daripada Allah, lalu Allah pilih saya dan pilih tuan-tuan semua. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kedatangan saya di masjid tuan-tuan pada malam ini bukan saya nak mengajar tuan-tuan. Sebab saya bukan orang alim. Saya bukan orang pandai, bukan barber, bukan talk show. Tak ada siapa-siapa. Saya datang ke tempat tuan-tuan kerana menghubungkan silah antara salah satu syafaat besok di yaumul akhirah adalah syafaatul muslimin. Syafaat daripada sekalian orang Islam. Ada syafaat daripada Sayyidina Rasul. Kenapa kita perlukan syafaat orang Islam? Sebab saya melihat diri saya tak tahu tuan-tuan, kesalahan, kesilapan dalam hidup kita. Kita merasakan syafaat Sayyidina Rasul itu, kita rasa tidak cukup untuk melepaskan kita lagi daripada azab neraka Allah. Kerana salah kita terlalu banyak. Nabi akan berusaha untuk membantu kita
untuk syafaat kita. Sehingga kan Nabi berpesan kepada sahabat. Nabi kata, aku akan tunggu umat aku pada 3 tempat. Pertama, iaitu di mizan. Nabi akan tunggu kita. Nabi akan tolong kita. Salah kita banyak, keburukan kita banyak, kemaksiatan kita banyak. Nabi bantu kita. Dan jika kesalahan kita terlalu besar, ketika itu Nabi dah tak dapat nak tolong kita, tuan-tuan. Nabi tunggu kita lagi, iaitu di titian sirat. Tiap kali umat dia nak meniti titian sirat, Nabi akan berkata, Rabbi salim salim ummati. Tuhanku, selamatkanlah umat aku. Tapi sebab salah kita banyak. Salah banyak, maksiat kita banyak. Kita jatuh, tuan-tuan, tergelincir daripada titian sirat. Nabi tunggu kita lagi di Telaga Kausar. Nabi sayang kita, Nabi terus tunggu kita. Tapi disebabkan kesilapan kita, kesalahan kita terlalu banyak, ketika itulah syafaat Sayyidina Rasul yang kita dapat tetap tak dapat untuk membantu kita untuk masuk jannah Allah. Kita kena mendahului neraka Allah. Tapi ada satu syafaat lagi, syafaatul muslimin. Orang Islam yang kita pernah jumpa, mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masa hidupnya aku kenal mereka ini. Mereka pernah buat baik bersama-sama dengan aku. Lalu mereka-mereka inilah meminta kepada Allah. Dalam hadis yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, kita rasa kita tak ada salah. Tapi kita terlupa. Kita memang tak tinggal salat. Kita masih lagi dapat kekal dalam sembahyang. 5 waktu sehari semalam kita buat. Kita tak tinggal salat. Dalam masa kita tidak meninggalkan salat, kita tidak meninggalkan mengumpat. Dalam masa kita tak tinggalkan puasa, kita tak tinggalkan hasad dan dengki. Dalam masa kita baca Quran, kita masih lagi melakukan dosa besar, iaitu kita menyampaikan fitnah. Dosa yang besar tetapi diremehkan oleh ummah. Inilah yang dikatakan fitnah. Sebab itu, tuan-tuan, alhamdulillah Ustaz, saya dah tak mengumpat, syukur dengan Allah. Tetapi dosa batiniah kita, dosa sombong kita, dosa ujub kita, kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Terlupakah kita, tuan-tuan, tentang sejarah iblis ini? Iblis ini bukan tidak tahu, dia alim. Iblis ini bukan malas ibadat, dia rajin. Iblis ini bukan kawan orang jahat, tetapi malaikat. Kenapa dihancur? Sehingga kan Allah rakamkan di dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kerana dia rasa dia baik, tuan-tuan. Dia rasa dia lebih baik. Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Satu perasaan daripada iblis, dia baik dengan Sayyidina Adam. Satu saja, tuan.
dia dilaknat oleh Allah. Dalam hidup kita, kita rasa lebih baik pada satu orang atau 1000 orang. Iblis, dia baru rasa lebih baik pada satu orang. Dia telah dimurkai Allah. Sebab itu rasa baik ini dosa. Termasuk dalam sifat mazmumah, yang orang tak pandang dan orang biarkan. Iblis, sekali saja dia meninggalkan sujud, lalu dilaknat oleh Allah. Dia menjadi hamba yang engkar. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam hidup kita, sekalikah kita meninggalkan sujud, atau beribu-ribu kali kita telah meninggalkan sujud, atau berbulan-bulan, bertahun-tahun kita pernah meninggalkan sujud? Iblis, sekali sahaja dalam hidupnya dia pernah meninggalkan sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang kita kena muhasabahkan, tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tak minta banyak kepada kita. Dia minta kita jadi orang baik. Bulan ni bulan Maulid, tuan-tuan. Nabi telah bersusah payah berjuang. Kita tak perlu bermujahadah untuk mendapatkan iman dan Islam. Tetapi kita perlu bermujahadah mempertahankan iman dan Islam. Kita tak perlu macam Sayyidina Bilal, tuan-tuan. Tak perlu seperti mana Salman Al-Farisi. Tak perlu seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Tak perlu seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita lahir saja Islam. Ayah kita Islam, mak kita Islam, tok kita Islam. Kita cuma perlu bersungguh-sungguh mempertahankan Islam itu dalam diri kita. Kita cuma perlu bersungguh-sungguh mempertahankan iman kita. Itu saja. Kita tak perlu nak dibakar seperti mana keluarga Yasir untuk dapatkan Islam. Kalau kita tanya diri kita, apa pengorbanan kita untuk agama? Jikalau besok kita ditanya oleh Allah, apa pengorbanan kita, mujahadah kita pada agama yang Nabi telah tinggalkan untuk kita 1400 tahun yang dulu. Bagaimana kita nak mempertahankan agama? Agama dalam diri kita sendiri kita tak mampu untuk pertahankan. Agama dalam diri kita mula rosak. Satu. Kita tak mampu mempertahankan agama yang ada dalam diri kita. Sebab itu Allah berpesan kepada kita dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli kamu daripada api neraka Allah. Tuan-tuan, kita amat beruntung kerana kita berada dalam umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup beruntung. Nabi cukup sayang kita. Nabi cukup kasih kita. Kita tak lahir lagi, Nabi telah angkatkan doa untuk kita semua. Kita tak lahir lagi, tapi Nabi telah memuji kita. Cuma kita perlu bertanya dalam diri kita masing-masing, bagaimana aku membalas kasih sayang Nabi itu? Saya tanya diri saya, dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bagaimana aku ingin membalas kasih Rasulullah? Tuan-tuan, perjuangan Sayyidina Rasul bukan sedikit. Darah Nabi tumpah, tuan-tuan, di bumi Taif. Darah Nabi, tuan-tuan, tumpah di bumi Madinah tatkala peperangan Uhud. Gigi Nabi patah. Badan Nabi berlumuran darah. Bapa Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara Nabi, syahid, tuan-tuan.
Apa pengorbanan kita dengan agama Allah ini? Kita tak perlu susah payah, tuan-tuan. Kita cuma perlu mempertahankan iman dan Islam yang telah Nabi perjuangkan ribuan tahun yang dulu. Dan Nabi pesan kepada kita supaya jadi hamba Allah yang baik. Tak susah pun jadi orang baik. Tapi nak jadi baik susah. Nak duduk tempat orang baik susah. Nak tahan mulut daripada cerita buruk orang susah. Nak tahan telinga daripada mendengar keburukan orang susah. Walaupun Nabi telah ancam kepada kita dengan satu ancaman yang besar, iaitu seluruh amal saleh kita akan diberikan kepada orang yang telah kita gali keburukannya, yang telah kita buka aibnya. Kalaulah minggu lepas, tuan-tuan, kita baru mendengar keburukan orang lain, bermula daripada minggu lepas sehingga akhir balik, seluruh semayang kita, puasa, sedekah, wakaf jariah kita habis. Dipadam daripada suratan amalan yang kanan kerana telah diberikan kepada orang yang kita zalim. Orang yang kita telah buka keburukannya, orang yang telah kita dengar keburukannya. Maka daripada mula hari itulah, jika seminggu yang lalu amal saleh kita baru ada seminggu sahaja, tuan-tuan, tetapi kejahatan kita tidak dipadam oleh Allah. Bermula daripada akil balik, maksiat kita, keburukan kita tidak dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih segar lagi. Masih ada lagi pada catatan amalan kita sebelah kiri. Tuan-tuan, daripada maghrib sehingga isyak 8:30 kita akan menyebut nama Allah dan Rasul. Kita rasa terlalu lama. Hampir 1 jam kita rasa lama, tuan-tuan. Badan kita mula rasa sakit, lengah dan sebagainya. Cubalah saya dan tuan-tuan bayangkan, daripada umur akhir balik sehinggalah akhir kematian kita, jikalah 70 tahun Allah berikan kepada kita umur, akan dibaca setiap saat apa yang kita buat. Bagaimana letih kita menunggu akan hisab itu. Daripada umur 15 tahun sehingga umur 70 tahun, setiap saat akan dibaca satu, sehinggalah akhir hayat kita 70 tahun. Berapa lamakah yang kita akan tunggu di padang mahsyar? Dan kemurkaan Allah kita membuka aib orang lain ini. Kenapa amat-amat dimurkai oleh Allah dan Rasul? Kerana di dalam hadis ada dinyatakan kepada kita, seorang anak Adam buat dosa, buat kejahatan waktu pagi, Allah tutup aibnya waktu petang. Seorang anak Adam buat dosa, buat maksiat waktu malam, Allah tutup aibnya sehingga waktu pagi. Allah tutup aib kita, tetapi kita seorang hamba berusaha gali aib orang lain. Allah tutup aib hambanya, tetapi di kalangan hamba dengan hamba berusaha membuka kesalahan orang lain. Kerana apa? Kerana masa untuk dibuka aib ini belum sampai. Bila masa Allah akan buka aib kita, iaitu satu saat dan satu hari yang semua orang lupakan. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Rasakan olehmu, kata Allah. Kerana kita lupakan saat pertemuan ini, iaitu Yaumul Mahsyar. Saat itulah
Aib kita akan dibuka oleh Allah daripada mula akil balik sehingga akhir kematian. Sebab itu tuan-tuan, tak ada siapa mampu untuk bertahan waktu itu. Semua orang akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, malam ini saya ingin nasihatkan diri saya khususnya, bukan tuan-tuan. Saya nak ajak diri saya dan keluarga saya, jadilah orang baik. Kalau ada ilmu, jadilah orang alim yang baik. Kalau ada harta, jadilah orang yang kaya yang baik. Kalau ada pangkat, jadilah pangkat itu jalan untuk kita buat baik. Kalau ada umur, Allah kurniakan kita umur sehari demi sehari. Kita hidup hari ini bukan sebab kita mahu hidup, tuan-tuan. Kita hidup hari ini sebab Allah mahukan kita hidup. Kenapa Allah mahukan kita hidup? Apakah Allah hidupkan kita? Cuba kita cari duit, makan, minum, kemudian kita berjalan, dah ada duit yang banyak, kita jalan. Kemudian kita tidur. Apakah itu tujuan Allah hidupkan kita? Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun. Melainkan kita menjadi hamba Allah. Allah suruh kita jadi orang baik. Apa orang baik dapat ni tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran. Bila kita jadi orang baik, tuan-tuan, pertama kita dalam rahmat Allah. Kita dapat rahmat Allah. Kalau kita ada umur kita dalam rahmat. Umur yang dalam rahmat, umur ini Allah dah kurniakan kepada kita boleh buat baik. Kalau saya tanya dengan diri saya dan kawan-kawan semua, tak ada siapa nak masuk neraka Allah, tuan-tuan. Semua orang nak masuk syurga. Tapi apa yang kita buat, mampu tak kita untuk masuk jannah Allah? Kita mampu sembahyang maghrib, tapi kita tak mampu sembahyang sunat maghrib, tuan-tuan. Kita mampu sedekah yang wajib, tapi kita tak mampu sedekah yang sunat, tuan-tuan. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan, berapa lamakah kita telah meninggalkan membaca Al-Quran? Berapa lamakah kita tidak mengungkapkan kalam Allah pada mulutnya? Apa tujuan Allah bagi kita lidah? Apakah untuk kita bercakap hal-hal berkenaan dengan dunia je? Sampai kita tak mampu nak baca kalam Allah, walaupun sehari 10 ayat. Tuan-tuan, kalau sehari 10 ayat, bayangkan sebulan, bayangkan setahun. Kita tidak akan mati selagi mana amalan yang kita selalu buat itu kita akan lakukan sebelum kematian kita. Tuan-tuan, kalau kita istiqamah baca Quran, sebelum mati nanti kita akan baca Quran, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis ada disebutkan kepada kita, Al-Quran ini besok menjadi teman kita dalam kubur. Antara hadisnya iaitu hadis tentang surah Al-Mulk. Besok apabila semua orang hantar kita di liang lahat, anak kita takkan ziarah kita, tuan-tuan, melainkan setahun sekali. Isteri kita pun akan biarkan kita. Mereka akan sibuk dengan harta yang kita tinggal. Anak kita bergaduh dengan harta yang kita tinggal. Semua orang akan biarkan kita. 7 langkah semua orang tinggalkan kita. Ketika itu dalam liang lahat kita ada seorang pemuda. Dan kita bertanya, siapa kamu? Dia kata, akulah kawan kamu. Kita heran, tuan-tuan. Ada orang ikut kita dalam liang lahat. Kita tanya lagi, kamu siapa? Dia jawab,
semasa hidup, kamu yang pedulikan aku tatkala orang lain tidak pedulikan aku. Saat orang lain tidak pedulikan kamu, aku menjadi teman kamu. Lalu kita bertanya, siapakah kamu? Dia menjawab, akulah Al-Quran. Benar, tuan-tuan? Saat hidup ini, semua orang biarkan mushaf Al-Quran. Mushaf ini kita boleh kira. Dalam satu hari, orang yang datang ke masjid, siapakah yang memegang mushaf ini? Dalam satu minggu, kita boleh tengok siapakah orang yang memegang mushaf yang berada di dinding-dinding ini. Dalam satu bulan, kita sendiri boleh tengok berapa ramaikah orang yang memegang mushaf yang ada di dinding-dinding masjid. Apakah hadis yang Nabi sebut tentang alamat kiamat ini telah mula zahir? Yang Nabi kata, la yatruku minal Islam illa ismuhu wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Islam cuma nama saja. Dan tak tinggal daripada Al-Quran, tinggal resam saja. Maka Al-Quran ini tinggal resam dan resamnya saja, mushaf dan mushaf saja. Tiada siapa nak pegang Al-Quran nanti. Tiada siapa pedulikan Al-Quran. Tiada siapa ambil tahu tentang Al-Quran. Dia dah mula buruk, tuan-tuan. Dia dah mula nak koyak sendiri tanpa dipegang oleh orang lain. Dan inilah akan sampai satu zaman orang akan mula tidak akan tahu baca Al-Quran. Tuan-tuan, kalau sampai kita tak mampu baca Al-Quran dan mengikut Al-Quran, bagaimana kita akan menjawab, Quranlah ikutanku? Bagaimana mungkin kita boleh lepas dengan soalan kubur yang 4 itu? Sebab itu, kita berusahalah tuan-tuan menjadi orang yang baik pada sisi Allah. Kerana orang yang baik ini beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita semua perlukan rahmat Allah. Saya, tuan-tuan, perlukan rahmat Allah. Dunia ini perlukan rahmat Allah. Kalau tak ada rahmat Allah, tuan-tuan, kita tak boleh bernafas. Tak ada rahmat Allah, saya dan tuan-tuan tak mampu untuk angkat tangan untuk solat maghrib. Benarkah orang yang tahu boleh buat baik? Benarkah orang yang tahu boleh meninggalkan kejahatan? Tuan-tuan, Allah ingatkan kita setiap minggu untuk bangun malam. Tiap-tiap minggu. Tetapi sampai hari ini kita gagal bangun malam. Mana Ustaz? Allah ingatkan kita setiap minggu. Pagi Jumaat. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tiap-tiap minggu Imam bacakan kita ayat ini berulang-ulang puluhan tahun. Tapi kita masih gagal. Apakah ilmu ini pasti kita tahu kita boleh jadi orang baik? Tidak. Jika tidak ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak mampu jadi orang baik. Kita tak mampu nak buat baik. Kita tak mampu untuk angkat tangan bertakbir, takbiratul ihram untuk melakukan salat. Kita tak mampu untuk buka mulut sebut nama Allah, 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 Allah. Tuan-tuan, jika istighfar itu panjang, tasbih itu panjang, takkan ya Allah itu panjang. Jika la ilaha illallah zikir yang panjang, takkan ya Allah itu panjang. Jika Allahumma salli ala Muhammad itu panjang, takkanlah
Ya Allah itu panjang. Berapa ratus kali kita telah sebut nama Ya Allah hari ini, tuan-tuan? Berapa ribu kalikah lidah kita telah sebut asma Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tuan-tuan, Allah ni sayang kat kita. Allah sebut dalam surah As-Su'ara, apa Allah kata, dulu kau tak ada, aku jadi dengan kau. Tapi dalam ayat tu tak sebut macam tu. Saya bagi mafhum yang senang tuan-tuan faham. Daripada tak ada, Allah adakan kita. Dulu kita tak ada, Allah hidupkan kita. Kita nak makan, Allah bagi makan. Tuan-tuan tengoklah dalam surah Asy-Syu'ara 78 sampai 83. Allah kata, engkau sakit, aku yang ubatkan. Kita mampu beli ubat, tapi kita tak mampu dapat sihat daripada hospital, tuan-tuan. Tuan-tuan, betul cakap Nabi. Dua keadaan ini orang akan mula dekat dengan Allah. Satu, bila dia sakit. Bila dia tengah sakit, tuan-tuan, dia mula, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tapi bila dia sihat, dia tak mampu nak sebut nama tu walaupun pendek. Dia tak mampu nak ucapkan Ya Allah walaupun pendek dalam hidup dia. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya dalam diri tuan-tuan hari ini, berapa kali kita panggil nama itu dalam hidup kita sehari semalam? Tuan-tuan, kalau tak ada salat, kita tak akan panggil Allah. Berapa kali dalam sehari semalam ini kita panggil asma ini, Ya Allah, suatu tatkala sama macam waktu kita sakit dulu. Yang kedua, Nabi kata tatkala kita dalam keadaan yang betul-betul susah, kita tetap, Ya Allah, Ya Allah, angkatlah balak ni, Ya Allah. Covid hampir 2 tahun. Mulut kita, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sekarang dah tak ada Covid. Kita mula lupakan dia. Betul, Nabi kata, bila kita dah mula senang sikit, kita mula cari Allah balik. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Siapa Allah pada kita? Kita hendakkan Allah waktu susah. Kita mahukan Allah waktu sakit. Kita mahukan Allah waktu kita dalam keadaan tersepit. Bila kita dah selesa, kita tak cakap, tapi kita buat macam tu. Kita tak peduli pun Allah. Tuan-tuan, Allah sentiasa melihat apa yang kita buat. Dan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita benar-benar sayangkan Allah atau tidak? Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nak tahu kita ni sayang Allah atau tidak? Sebanyak mana kita ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda kita kasihkan Allah. Saya sejak akhir-akhir ini, tuan-tuan, dalam kuliah saya selalu sebut. Dalam hadis disebut masjid ni rumah Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Sebanyak mana kita sayangkan rumah Allah? Berapa kali kita pernah terangkan rumah Allah ni? Maksud saya, seumur hidup kita,
Berapa kali kita pernah bayar bil api masjid? Walaupun Nabi sebut kat kita, orang yang menerangkan rumah Allah, kuburnya akan terang kelak. Tuan-tuan, pada saya dan pada tuan-tuan, apa rumah Allah ni? Apa masjid ni? Sekadar nak semayang, habis semayang, kita kunci masjid dan kita balik. Sehingga kan Nabi sebut masjid itu adalah rumah Allah. Apa yang kita buat dengan rumah Allah? Apa yang telah kita jaga rumah Allah? Apa yang telah kita lakukan dengan rumah Allah? Tuan-tuan, besok dekat akhirat, jika Allah tanya kita, kita nak jawab apa? Kau kata kau sayang aku, tapi rumah aku pun kau tak mampu jaga. Yang ada di dalam dunia ini kau tak mampu nak jaga. Apa pengorbanan kau? Bila kau susah, kau minta dengan aku, ya Allah, luaskan rezeki aku tak ada duit ni. Allah kabulkan doa kita, Allah bagi kita rezeki, kita ambil. Dengan rezeki yang kita dah ambil, kita buat apa tuan-tuan? Apa yang kita buat? Kita tak bagi pun semula kepada Allah. Kita guna semua mengikut kehendak hawa nafsu kita. Tuan-tuan, saya, tuan-tuan, suka tak suka, kita akan mati tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan, kita akan balik semua jumpa Allah. Suka tak suka, mahu tidak mahu, saya balik dan tuan-tuan balik. Tetapi bukan masalah balik itu tuan-tuan, bukan masalah mati itu. Tetapi masalahnya apa yang kita nak tunjukkan dengan Allah selepas kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk layak kita masuk syurga Allah. Yang boleh kita tunjuk, ya Allah, ini semayang aku. Ini sedekah aku. Ini puasa aku. Ini amalan aku. Boleh tak aku masuk syurga engkau, ya Allah? Ini masalah dia. Kedua, apabila kita jadi orang baik, tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita barakah. Barakah pada umur, barakah pada rezeki, barakah pada ilmu, barakah pada segala kehidupan dunia kita. Orang baik dia yang dapat berkat. Berkat ini apa tuan-tuan? Kalau ada rezeki, rezeki dia tak pernah meresahkan dia. Harta yang ada pada kita tak membebankan kita, tak meresahkan kita, tak menyusahkan kita. Inilah orang mukmin. Ilmu yang berkat bukan banyak, tuan-tuan. Ilmu yang berkat ini bukan ada kitab penuh di tepi dinding. Oh, ini banyak kitab dia. Ini berkat ilmu dia. Tak. Ilmu yang barakah adalah ilmu itu manfaat. Ilmu itu diamalkan. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, al-ilmu ilman. Ilmu ni dua. Satu ilmu manfaat, satu ilmu yang tak manfaat, Nabi kata. Pada hadis yang lain, Nabi kata, Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Quran ini menjadi syafaat bagi kamu dan menjadi laknat. Boleh jadi laknat. Ilmu ini boleh jadi syafaat dan boleh jadi laknat. Tuan-tuan, kita tahu tapi kita tak amalkan ilmu. Selamat tak tuan-tuan? Apa ilmu yang saya tak amalkan? Saya tahu sembahyang wajib. Tuan-tuan, tinggalkan mengumpat wajib atau tidak? Kita tak amalkan lagi, tinggalkan mengumpat. Puasa Ramadan kita buat. Tapi meninggalkan ujub dan sombong ini apakah tidak wajib? Salat pun wajib, meninggalkan sombong pun wajib, meninggalkan ujub pun wajib, meninggalkan bakhil juga wajib. Maka dalam kitab Sirajut Talibin disebut kepada kita, aku heran
Seseorang yang melakukan satu perkara yang wajib dalam masa yang sama meninggalkan perkara yang wajib. Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makin semayang makin jadi orang baik. Kenapa kita makin semayang kita tak boleh tinggal benda jahat? Tak boleh jadi orang baik? Jangan lupa tuan-tuan tentang hadis, apabila lepas anak Adam, seorang hamba Allah ini salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, malaikat akan mengambil semayang seseorang itu. Jika diterima, maka barulah jadi amal saleh. Jika tidak diterima, dilemparkan semula kepada yang empunya salat, seperti mana kain buruk yang Allahu yang dilemparkan kepada seseorang. Ada tanda Allah ni sayang kita. Sebab itu saya cakap Allah sayang kita. Dia bagi tahu apa tanda salat itu diterima. Lalu Allah sebut dalam Al-Quran, innas salata tanha, baik. Allah sebut orang sembahyang ada dalam neraka, tuan-tuan. Khas neraka dia. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tuan-tuan, jangan senang lagi sebelum kita dapat husnul khatimah. Jangan senang hati lagi. Kita tak mampu lagi masuk syurga ni, tuan-tuan. Kita tak mampu sembahyang sunat, tak mampu buat amalan sunat, tak mampu. Macam mana kita nak masuk syurga? Tuan-tuan, cari keberkatan. Minta keberkatan. Ketiga, orang baik ini akan dapat inayah, pertolongan. Allah akan tolong dia. Allah akan bantu dia. Kita tanya, banyak mana Allah dah tolong kita? Banyak mana Allah dah bantu kita? Orang mukmin ni sentiasa dalam bantuan Allah. Tuan-tuan pernah dengar ayat ni kan? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Orang mukmin diangkat sifat takut dan sifat sedih. Sebab apa? Sebab dia bersama Allah. Kenapa orang yang bersama Allah ni dia tak ada sedih, dia tak takut dengan perkara-perkara selain daripada akhirat itu sendiri? Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu ingat Allah, bersama Allah, hati dia tenang. Saya ajaklah diri saya dan tuan-tuan, kalau kita malas nak zikir panjang-panjang, tuan-tuan, kita biasakanlah dengan kita berzikir dengan asma yang paling pendek, Ya Allah. Biasakanlah, tuan-tuan. Kita buat apa pun, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kenapa, tuan-tuan? Kita minta besok masa kita nak mati. Mati ni sakit, tuan-tuan. Saya ibaratkan begini. Tuan-tuan, jangan banyaklah sakit ni. Allah bagi kita sakit gigi. Tuan-tuan ingat tak duit tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak cucu tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak apa benda? Tak. Sebab kita tertumpu dengan sakit gigi. Kita tak ingat apa pun. Kita tak nak ingat. Kita malas nak ingat. Mati ni, tuan-tuan, lebih sakit daripada sakit gigi. Lebih sakit daripada sakit gigi. Yang kita takut, masa kita terlalu sakit itu, kita lupa segala perkara. Tapi kalau masa kita hidup ni, tuan-tuan, kita dah terbiasa. Nak jalan, Ya Allah. Nak tidur, Ya Allah. Kita gunakan mulut kita, Ya Allah.
Ya Allah. Tuan-tuan, kita tak mampu macam orang lain. Nak la ilaha illallah 1000 kali sehari. Selawat 1000 kali sehari. Istighfar 1000 kali sehari. Kita ni orang malas. Tapi rahmat Allah luas. Apa salahnya? Kita duduk saja-saja. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dalam masa kita sebut Ya Allah, kita mengaku kelemahan kita dengan Allah. Ya Allah, Kau bagi aku rezeki, aku ambil. Tapi aku tak mampu buat baik dengan rezeki. Ya Allah, Kau bagi aku sakit, aku minta sehat. Dan setelah Kau bagi aku sehat, aku tak mampu untuk buat baik pada Engkau walaupun sembahyang sunat 2 rakaat. Ya Allah, selepas sembahyang fardu maghrib, aku masih duduk lagi. Aku tak mampu sembahyang 2 rakaat lagi. Tapi aku nak masuk syurga. Ya Allah, aku cuma mampu sebut nama Engkau saja. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mana tahu tuan-tuan, besok kita nak dimatikan oleh Allah. Kita lupa segala perkara. Tapi mulut kita sebab terbiasa sebut Ya Allah, Ya Allah, kita jadikan dia wirid. Sehinggalah nafas kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, bila kita menjadi orang yang baik, tuan-tuan, maka Allah kurniakan kepada kita taufik. Allah kurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Allah bukakan kepada kita jalan kebaikan. Imam An-Nawawi pesan kat kita, seseorang hamba yang mendapat hidayah dan taufik Allah, ada beberapa tanda, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pertama, kata Imam An-Nawawi, dia sentiasa menjaga dirinya daripada lupa akan Allah. Dia jaga diri dia supaya tak lupa Allah. Tuan-tuan, sebenarnya Nabi ajar kita. Cuba tuan-tuan cari, dalam Islam ni, apa pekerjaan yang tak ada doa? Masuk masjid, keluar masjid, naik motor, turun motor, masuk rumah, keluar rumah, katakan perkara yang nak bersama dengan isteri pun ada doa. Nak buang air ada doa. Lepas kita qada hajat ada doa. Tuan-tuan, Nabi ajar kita apa ni sebenarnya? Nabi ajar kita doa ke? Bukan itu. Nabi ajar kita jangan lupa Allah. Bila kau tak lupa Allah, apa janji Allah? Allah janji dengan kita dalam Quran. Sebutlah aku. Ingatlah aku, kata Allah. Nescaya aku akan selalu ingat. Jangan masa tertentu aja kita ingat Allah. Baru ni ada orang sembang dengan saya, tuan-tuan. Dia balik dari umrah. Dia kata, Ustaz kalau nak masuk raudah, biasa orang masuk raudah dapat masuk sekali je seorang. Saya alhamdulillah Ustaz. Saya 3 hari kat sana, saya nampak masuk 3 kali. Saya tanya macam mana nak buat. Baik. Kalau kita masuk, dapat masuk 9 hingga 10. Belum sampai pukul 10 lagi Ustaz. 9.45, Ustaz cancel. Tapi Ustaz dah dalam raudah. Ustaz minta yang baru. Jadi Ustaz dapat masuk besok. Jadi tiap-tiap hari Ustaz buat. Jadi Ustaz dapat 3 hari. Saya diam sekejap, tuan-tuan.
Lalu saya tanya dia, "Bang, Raudah ni tempat apa Saya tak tahulah bang. Takkan Ustaz tak tahu? Ustaz dia kata. Saya tak tahulah, saya kata. Tempat mustajab doa. Saya nak tanya boleh? Kalau orang yang masuk tempat mustajab doa tapi si pembohong, agak-agak mustajab tak? Tempat tu mustajab. Tapi yang masuk itu si pembohong. Agak-agak Allah nak mustajab ke tak doa si pembohong? Raudah ini kan tempat mustajab doa, tuan-tuan. Betul? Tapi yang masuk dalam raudah ini orang yang makan harta haram. Mustajab tak doa orang yang makan harta yang haram? Masalahnya bukan raudah. Masalahnya siapa yang berdoa. Siapa yang sedang meminta di dalam raudah itu? Yang menjadikan doa itu tidak dimakbulkan oleh Allah. Kita kena tanya diri kita. Allah suruh kita jadi orang baik. Bukan kau nak dapat sesuatu, kau buat jahat. Sama macam orang munafik, tuan-tuan. Orang munafik, dia nak selamat, dia mengaku beriman. Ini ada dalam suratul Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dia jumpa orang beriman, dia kata saya beriman. Dia jumpa dengan orang kafir, dia kata apa tuan-tuan? Hamba sik-sik demo kok, dia kata. Hamba ni sik-sik demo juga, dia kata. Semalam kamu jumpa orang beriman? Nak selamat, dia kata. Dak ngaku dak selamat, dia kata. Bukan masalah raudah itu. Tetapi jika seorang hamba yang baik, yang berbuat amal yang baik, dia berada di tempat yang baik, maka dia akan dapat kebaikan. Maka memintalah kepada Allah. Allah sebut dalam Quran kan, mintalah, berdoalah, nescaya aku perkenankan doa itu, kata Allah. Di Pangkalan Star ni, doa mustajab tak tuan-tuan? Doa mustajab tak tuan-tuan? Mustajab. Siapa kata di Pangkalan Star tak mustajab? Mustajab. Tetapi jadilah orang yang dimustajabkan doanya oleh Allah. Ketika kita menjadi hamba yang dimustajabkan doanya oleh Allah, di mana pun kita berada, aynama kuntum fathamma wajhullah. Doa kita mustajab. Angkat tangan kita, minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, sikit lagi tuan-tuan, saya berhenti. Surah tuan-tuan ni sejuk, Masya Allah, walaupun kayu. Hebat surah tuan-tuan. Masjid tuan-tuan ni, Masjid Pangkalan Star ni, hebat masjid. Orang yang mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, orang yang itba' akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sunnah ini apa tuan-tuan? Apa yang Nabi buat, perbuatan Nabi, diam Nabi, perkataan Nabi, gerak Nabi, yang itu sunnah. Sunnah yang paling besar apa tuan-tuan? Ini guru saya cakap. Guru saya kata, sunnah yang paling besar adalah kasih sayang.
Bila dia ada kasih sayang, dia akan jaga saudara Islam yang lain. Kalau dia ada kasih sayang, dia tak akan berkelahi dengan saudara Islam yang lain. Serban ni sebahagian, tuan-tuan. Sebahagian sunnah. Sunnah yang paling besar adalah kasih dan sayang. Sampai Nabi sebut dalam hadis, "Man la yarham, la yurham." Siapa yang tidak ada kasih, maka dia tak berhak langsung mendapat kasih sayang Allah. Tuan-tuan, kat mana Nabi pergi, kat situ timbulnya kasih. Nabi pernah pergi ke Taif. Nabi tak dibalas dengan kasih, dibalas dengan kebencian. Tetapi sebab kasih Nabi, sekarang bumi Taif Islam. Bukan dengan kebencian. Kalau Nabi benci orang Taif, sebab orang-orang Taif telah membaling batu kepada Sayyidina Rasul sehingga keluar darah pada tubuh Nabi. Ketika malaikat menawarkan untuk memusnahkan bumi Taif, Nabi kata jangan. Mungkin hari ini mereka tak terima Islam, tetapi keturunan mereka akan menerima Islam, kata Nabi. Benar. Itu doa Nabi. Tuan-tuan, sampai Nabi kata kat kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kamu jika kamu sayang pada saudara kamu macam mana kamu sayang dengan diri kamu sendiri. Itu makna yang mudah kita faham, tuan-tuan. Saya selalu kalau bagaimana hadis yang senang kita nak faham. Kalau tak nanti saya berbelit, tuan-tuan berbelit nak faham. Yang ni tuan-tuan senang faham. Macam mana kita sayangkan diri dia, kita tak mau orang cederakan kita, jangan cederakan orang. Ya, ni cederakan maruah dia. Cukuplah, tuan-tuan. Kita dah saki baki umur ni, kita tak tahu berapa. Saya pun menuju 6 series, tuan-tuan. Takkan kita tak nak berhenti lagi buat maksiat. Kita dah nak masuk 6 series. Takkan kita tak nak berhenti buat maksiat lagi. Sampai bila, tuan-tuan? Sampai nyawa, sampai dia gara-gara, baru nak berhenti buat jahat. Cukuplah. Dah hampir 60 tahun kita tak boleh tinggalkan jahat. Cukuplah. Selamat tinggal, wahai kejahatan. Betul jadi orang baik. Tuan-tuan, apalagi kata Imam An-Nawawi, iaitu orang yang mendapat hidayah dan taufik Allah, hati dia sentiasa bergantung dengan Allah. Lalu berharap dengan rahmat. Ya Allah, tolonglah kami. Tolonglah kami. Ya. Begitu, tuan-tuan. Saya sebenarnya terkejut bila pengurusi umumkan adanya tabung malam ni. Saya memang tak pernah nak buat tabung ni sebenarnya, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan jangan salah sangka dengan saya. Ya, saya selalu minta doa je dengan orang. Sebab bila kita ada doa daripada orang, kita dapat rahmat. Bila dapat rahmat, tuan-tuan, Allah akan mudahkan urusan kita. Memang betul apa yang disebut oleh Tuan Mengurusi tadi. Saya tengah buat madrasah di Kampung Gemuruh. Ya, betul-betul sebelah Petron. Tuan-tuan kalau nak pergi ke Kampung Gemuruh tu, tuan-tuan singgahlah jalan-jalan sebelah Petron, betul-betul tepi jalan. Sebelah Petron, tuan-tuan datanglah tengok sekarang tengah buat masjid, tengah buat surau. Ya. Besar dalam 1000 kaki. 1000 kaki persegi. 11,000 kaki persegi. 1000 pula. 11,000 kaki persegi. Tuan-tuan tolong doa. InsyaAllah kita nak naik bumbung ibu dah. Bumbung besi tepi-tepi semua dah naik. Alhamdulillah dalam proses naik. Tuan-tuan tolong doa. Kenapa saya minta doa, tuan-tuan? Takut nanti tuan-tuan jamaah di sini salah sangka dengan saya. Ya, ustaz datang sini, ustaz nak buat kutipan ke tak, tuan-tuan? Saya nak minta doa. Saya tak minta duit, tuan-tuan.
Tapi kalau tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan terus datang madrasah. Terus datang madrasah, tanya dengan hamba-hamba Allah yang ada kat sana. Tuan, apa yang saya boleh bantu? Nanti insya-Allah tuan-tuan dapat maklumat. Insya-Allah. Saya kata itu mudah. Baik. Tuan-tuan tolong doa saja. Doakan saya. Kenapa saya perlukan doa tuan-tuan? Saya buat sekolah ini tuan-tuan daripada umur saya 13 tahun dengan almarhum orang tua saya. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan kenal almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Itu almarhum orang tua saya tuan-tuan. Saya sama-sama dengan almarhum dulu. Sebab saya anak lelaki yang besar. Kami buka madrasah tuan-tuan bukan dengan beho tak. Pakai tangan, pakai parang. Dalam hutan, pakai parang. Alhamdulillah, sekarang dah ada bangunan 3 tingkat. Kami dah ada masjid dan sebagainya. Jadi jatuh bangun tu saya lalui tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah buka, Allah bagi ketentuan yang baik atas saya untuk buka satu lagi di Kuala Terengganu ini. Dengan hajat kawan-kawan. Sebenarnya saya tak nak buka tuan-tuan madrasah lagi. Tapi sebab hajat jamaah di Terengganu ini, saya sampaikan hajatnya. Kenapa saya perlu doakan tuan-tuan? Saya buka sekolah, saya tak minta apa-apa bayaran tuan-tuan. Makan, minum, api air. Saya nak buat baik aja. Makan saya masakkan, saya sediakan. Asrama saya sediakan. Saya nak didik anak bangsa kita sama-sama dengan saya untuk jadi orang baik. Saya tak baik. Tapi bila ramai-ramai kita seronok. Kita dapat semayang ramai-ramai. Kita dapat baca Quran ramai-ramai. Kita sebut Allah ramai-ramai. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, malam Jumaat, kami dekat madrasah malam Jumaat tuan-tuan. Zikir ya Allah ni kami baca dengan anak-anak. Malam Jumaat. Cuba tuan-tuan bayangkan suara-suara mereka-mereka ini menyebut asma Allah. Dalam 100 orang, mereka sebut nama Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau tuan-tuan ada kat tempat tu, saya rasa tuan-tuan pun menitis air mata kot. Sebab saya tak melahirkan orang alim tuan-tuan. Sebab orang alim banyak. Akhir zaman ini kita dapat anak yang salah. Adalah satu hadiah daripada Allah. Orang bodoh tuan-tuan. Tapi kalau dia baik, orang boleh tunjukkan kepada dia jalan kebenaran. Orang miskin tuan-tuan, kalau dia baik, orang akan bantu dia dengan hati. Betul, jadilah orang baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, yaitu orang yang sentiasa mendapat hidayah dan taufik daripada Allah. Bila dia ada masalah, dia selalu rujuk dengan Allah. Dia tak merujuk dengan manusia. Kalau dia ada masalah, dia selalu mengadu dengan Allah. Baik itu tuan-tuan, saya nak cuba belajar sebenarnya. Macam mana saya boleh mengadu dengan Allah dalam sepenuh hal. Sebab, tuan-tuan macam ni. Kita kalau selalu minta dengan orang, orang akan marah itu. Satu hari mesti orang bercakap dengan kita. Dan kadang orang nak tengok apa kita buat. Ustaz ni selalu minta, dia dah buat apa? Kadang-kadang orang marah kita, tuan-tuan. Ini pengalaman saya 40 tahun. Tapi bila kita tak meminta dengan Allah, Allah akan marah kita dan Allah akan tanya kita, kenapa kau tak nak minta dengan aku? Kau dah kaya. Kau dah kaya ke? Kau tak nak minta dengan aku? Jalan dia tuan-tuan.
selalulah mengadu hal dengan Allah. Saya selalu kongsi hal saya, tuan-tuan. Saya nak buat sekolah ini pun, sebenarnya saya bukan orang kaya, tuan-tuan. Tapi jalan yang terbaik, saya mengadu dengan Allah. Setiap malam, saya akan tanda tangan, saya akan minta dengan Allah. Ya Allah, tolong aku. Kerja yang dia bagi ini, amanah yang dia bagi ini terlalu besar. Sebab amanah ini adalah amanah agama. Amanah yang besar, kita seorang hamba yang lemah ini tidak mampu pikul, tuan-tuan. Kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, orang yang sentiasa mendapat hidayah dan taufik Allah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mereka yang selalu merujuk masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup kot setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan 8.35. Sebelum saya tutup, tuan-tuan, jadi saya minta pertama tuan-tuan tolong doakan saya, keluarga saya, isteri dan anak-anak, menantu saya, cucu saya, kami dapat jadi orang baik. Sebenarnya susah, tuan-tuan, orang yang pandai bercakap, tapi dia tak buat apa yang dia cakap. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kata Nabi, dia orang terawal masuk neraka Allah daripada orang Yahudi dan Nasara. Perkara ini yang saya takut, tuan-tuan. Saya tak takut nak cakap depan tuan-tuan sebab saya ada pengalaman 34 tahun bercakap. Saya mengajar, tuan-tuan. Pengalaman saya mengajar ni 34 tahun di masjid-masjid. Saya nak bercakap depan tuan-tuan, saya tak takut. Tapi saya takut apa yang saya cakap ni saya dah buat belum. Sebab saya tak boleh lari dari azab Allah. Dengan tuan-tuan saya boleh lari. Tapi dengan Allah saya tak boleh lari. Saya nak lari mana, tuan-tuan? Saya nak lari mana? Saya nak lari mana, tuan-tuan, dengan Allah? Kita tak akan mampu lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kat sana, kalau kita salah, balasan dia azab. Kalau kita betul, balasan dia nikmat. Itu je. Kita ada dua pilihan. Kita memilih azab atau nikmat Allah. Itu saja. Kedua, saya minta tuan-tuan doakan madrasah kami. Khususnya madrasah saya yang di Kampung Gemuruh ini. Tuan-tuan tolong doa, ya. Doakan mudah-mudahan saya dapat melakukan kebaikan pada ummah yang ada dalam alam dunia ni. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya buat ini Allah kabulkan hajat. Ya tuan-tuan, kita dapat buat baik dengan orang. Kita dapat pimpin semua orang yang ada sekeliling kita dekat dengan Allah. Itu aja. Lain tak ada, tuan-tuan. Kurang-kurangnya besok kalau kita mati, adalah orang yang kirimkan Fatihah untuk kita. Walaupun semua orang tinggalan kita, tapi adalah orang yang berbuat baik untuk kita. Itu aja. Nak apa lagi, tuan-tuan? Dunia ni pun dah tak lama lah. Alam ni pun dah nak dikiamatkan oleh Allah. Kalau tuan-tuan tengok, satu dunia dah. Apa yang Nabi sebut dalam hadis berlaku? Satu. Kalau kita tak mau berubah jadi orang baik lagi, bila kita akan berubah? Maka saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, berazamlah daripada malam ni. Kita sebutlah dengan Allah, ya Allah, aku azam, aku nak jadi hamba Engkau yang baik. Sampailah besok Engkau matikan aku, ya Allah, hal keadaan aku sedang menjadi hamba Engkau yang baik. Itu je. Dia setakat itu, tuan-tuan, daripada saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya minta maaf dengan semua orang. Saya minta maaf dengan semua ahli qaryah dan seluruh pegawai takbir masjid. Dan minta maaf. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.